Selamat pagi dan salam sejahtera para hadirin sekalian. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir ke ceramah saya pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi peluang untuk saya menyampaikan ataupun berkongsi serba sedikit ilmu yang akan saya sampaikan kepada hadirin. Dan ceramah saya yang bertajuk pemakanan sukan semasa fasa latihan bagi atlet remaja. Saya berharap agar para hadirin mampu memberikan tumpuan dan perhatian kepada ceramah yang akan saya sampaikan sebentar saja lagi. Melalui ceramah ini saya harap hadirin semua mampu belajar, khususnya kepada atlet remaja yang aktif bersukan dan juga atlet yang dewasa. Okey, saya akan memulakan ceramah saya dengan menerangkan apa itu pemakanan sukan. Pemakanan sukan adalah untuk kecergasan, kesihatan dan prestasi sukan, manakala nutrien berfungsi sebagai keperluan atlet dalam setiap sukan. Dalam sukan, pengambilan makanan adalah sangat penting bagi semua atlet, khususnya atlet remaja. Pengambilan makanan penting untuk atlet sendiri kerana atlet perlu tahu berapa jumlah kalori yang perlu diambil dalam masa sehari ataupun dalam tempoh sebelum latihan. Sebagai seorang atlet remaja, dia sewajarnya mengetahui jumlah kalori yang perlu diambil dalam makanan dalam masa sehari. Pengambilan makanan juga bukan berdasarkan secara terus kepada kalori atlet, malah pengambilan makanan yang sihat adalah penting bagi memastikan atlet sentiasa cergas dan kekal sihat untuk meneruskan latihan dalam sukan yang diceburi. Pemakanan sukan yang sihat adalah sangat penting untuk prestasi, khususnya prestasi fizikal yang cemerlang dalam sukan bergantung kepada dua faktor utama, iaitu faktor genetik dengan status latihan. Pemakanan sukan juga mampu memberi kelebihan yang signifikasi terhadap prestasi atlet. Apabila seorang atlet kekurangan ataupun tidak mencukupi nutrien tertentu, maka prestasi atlet akan terganggu ketika bersenam, serta kekurangan sintesis tisu badan dan enzim dalam atlet sendiri. Prestasi fizikal atlet boleh ditingkatkan melalui pemakanan yang baik, terutamanya atlet remaja yang memerlukan jumlah tenaga yang banyak dalam setiap latihan yang dijalankan. Sebagai contoh, pengambilan makanan ataupun pengambilan makanan karbohidrat. Sebagai contoh, peningkatan pengambilan karbohidrat sebelum dan semasa latihan dapat meningkatkan kualiti latihan atlet. Maka atlet akan lebih ataupun dapat menumpukan perhatian dan dapat berlatih dengan lebih lama dan melambatkan rasa lesu semasa latihan dijalankan. Sebagai seorang atlet, tempoh pengambilan makanan adalah penting dengan jumlah kalori yang ditentukan mengikut kesesuaian atlet sendiri. Sebagai seorang atlet, tempoh pengambilan makanan adalah sangat penting dengan jumlah kalori yang tertentu mengikut kesesuaian atlet sendiri. Semasa melakukan latihan, atlet perlu tahu pengambilan karbohidrat adalah sangat penting ketika melakukan aktiviti fizikal. Hal ini kerana tenaga daripada karbohidrat lebih senang diperolehi tanpa memerlukan bekalan oksigen yang banyak. Sumber tenaga yang paling cepat diperolehi ialah glikogen yang disimpan dalam otot atlet. Namun, pengambilan makanan tidak boleh terlalu banyak yang kena cenderung mengalami kecederaan, terutamanya dalam sukan. Hal ini sedemikian kerana darah akan tertumpuk pada bahagian organ penghadaman dan kurang di bahagian otot dan otak yang diperlukan untuk aktiviti fizikal. Selain itu, pengambilan makanan yang pedas dan minuman yang bergas adalah tidak dibenarkan, yang boleh mengganggu proses penghadaman.
Hal ini mengganggu atlet untuk melakukan latihan karena perut atlet akan memulas dan menyebabkan burping ketika melakukan latihan yang mengganggu tumpuan atlet dan boleh mengurangkan atlet untuk tidak fokus dalam setiap latihan. Oleh itu, minuman yang diminum harus senang diserap dan dihadam seperti susu, kopi, dan teh yang harus dielakkan sebelum melakukan sebarang latihan. Sebelum latihan, pengambilan makanan adalah dalam tempo masa 2 ke 4 jam sebelum latihan dijalankan. Namun, para atlet tidak boleh lapar ketika latihan sedang dijalankan karena ia boleh mengganggu tumpuan atlet dalam melakukan latihan. Oleh itu, keperluan nutrien dan pengambilan makanan seimbang adalah sangat penting kepada atlet. Sebelum saya meneruskan ceramah saya menerangkan sebuah sedikit ataupun seringkas konsep pemakanan seimbang yang merujuk kepada pemakanan berbagai makanan yang merangkumi kesemua nutrien yang diperlukan untuk tumbuh besar. Walaupun diet, setiap individu memerlukan nutrien esensial dan tidak esensial. Keperluannya berbeza mengikut umur dan tahap kehidupan seorang individu, khususnya atlet yang melakukan setiap latihan aktiviti. Para hadirin sekalian, pengambilan makanan seimbang penting untuk meneruskan tahap kecergasan atlet sendiri. Pengambilan makanan boleh dikelaskan pada 4 bahagian utama. Yang pertama adalah makronutrien, yang kedua mikronutrien, yang ketiga air, dan keempat serat. Setiap bagian utama ini sangat penting yang perlu diambil kira oleh atlet sendiri, dan jumlah yang diperlukan juga perlu diambil kira oleh atlet. Bagi makronutrien adalah jumlah nutrien yang perlu diambil dengan jumlah yang banyak oleh atlet bagi mengekalkan tahap kecergasan dalam sukan ataupun latihan. Makronutrien yang terdiri pada 3 subtopik. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga lemak. Karbohidrat adalah berfungsi untuk mengekalkan bahan tenaga kepada sel badan seperti gula, kanji, dan fiber. Karbohidrat ditukar menjadi glukosa sebelum diserat ke dalam sel-sel badan sebagai bahan tenaga glikogen. Apabila bahan mengandungi lebih karbohidrat dari yang diperlukan, akan berlaku dalam 2 perkara. Yang pertama adalah sebagian daripada glukosa ditukar menjadi glikogen dan disimpan dalam otot dan organ hati, dan glukosa yang berlebihan akan disimpan sebagai lemak di tempat-tempat yang tertentu dalam badan. Pengambilan karbohidrat dalam sukan adalah sangat penting. Yang kedua adalah protein. Protein juga berfungsi sebagai menyatukan sel badan, mempercepatkan kuasa tindak balas bahan kimia dalam sel-sel badan, pembentukan DNA dan RNA. Namun kelebihan bekalan protein setelah digunakan oleh badan dipecahkan kepada bahan ringkas dan simpan sebagai bahan tenaga ataupun lemak. Keperluan protein menjadi semakin berkurangan apabila umur manusia semakin meningkat. Bagi lemak pula berfungsi sebagai sumber tenaga yang tetap, mengawal suhu badan yang penting. Dalam lemak terdapat 2 jenis lemak. Yang pertama adalah lemak tepung dan lemak tak tepung. Lemak tepung adalah lemak yang dipenuhi dengan hidrogen dan beku dalam suhu biasa, manakala lemak tak tepung adalah cecair seperti minyak masak. Lemak juga merupakan bahan tenaga yang terbanyak. Ia akan dapat disimpan lama sebelum digunakan untuk pembebasan tenaga. Lemak ditukar menjadi glikogen dan ditempatkan di bahagian di bawah kulit. Seterusnya, mineral adalah nutrien organik yang diperlukan oleh badan. Dibagikan kepada 2 kategori berdasarkan kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Mineral ini berfungsi untuk membina dan menjaga tulang serta gigi, sebagai pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah, dan menghindarkan penyakit anemia yaitu zat besi, dan kelenjar tiroid dapat bekerja dengan betul, dan menghindarkan daripada penyakit beguk yaitu iodin. Air merupakan sumber penting untuk
proses tubuh badan. Air adalah penting untuk bekerja sebagai penghadaman makanan yang telah dicernakan dalam bentuk larutan. Air merupakan sumber penting untuk memproses tubuh badan. Air adalah penting untuk bekerja sebagai penghadaman makanan yang telah dicernakan dalam bentuk larutan bagi mengawal kepekatan darah, mengawal suhu badan, membawa dan membantu membuang bahan kumuh dalam badan dan memelihara protoplasma. Air sekali pengambilan makanan adalah sangat penting bagi setiap atlet. Bukan sahaja untuk atlet remaja, malah atlet yang dewasa juga memerlukan pemakanan yang seimbang. Oleh itu, saya mengakhiri ceramah dengan ucapan terima kasih dan kerana meluangkan masa untuk mendengar pengungsian pada hari ini. Mengundurkan diri dengan mohon maaf andai ada silap. Saya ingin mengundurkan diri andai kita ada masa bersuara lagi. Sekian, terima kasih.